Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radin Nuraina Syafiqah binti Radin Azizan. Nombor matrik saya 08 DPB 19F1 076. Okey, hari ini saya akan menerangkan pengurusan kewangan dalam pengurusan facilities di bangunan pilihan saya, iaitu rumah kediaman saya. Tetapi sebelum itu, saya akan menerangkan maksud pengurusan facilities. Okey. Pelbagai konsep telah diperjelaskan melalui kajian literatur di dalam pengurusan facilities bagi menggambarkan maksud dan tujuannya. Pengurusan facilities boleh dihuraikan sebagai proses menyediakan sokongan yang mantap kepada operasi utama, perniagaan serta menyumbang kepada pencapaian objektif dan strategi sesebuah organisasi untuk memastikan bangunan, peralatan, perkhidmatan, sistem dan tenaga kerja yang efektif. Selain itu, pengurusan facilities bertanggungjawab mengkoordinasi keseluruhan usaha berkaitan merancang, perekaan dan pengurusan bangunan termasuk sistem, peralatan dan perabot untuk meningkatkan keupayaan sesebuah organisasi. Latar belakang bangunan. Rumah dibina pada tahun 1987 di Kampung Sungai Berong, Batu Pahat, Johor dan telah diubah suai pada tahun 2008 di mana ia dirobohkan semula dan dibina semula mengikut reka bentuk yang diminta dengan anggaran kos sebanyak RM50,000, di mana terdapat 7 ruang termasuk 1 ruang tamu, 1 ruang dapur, 3 bilik, 1 bilik air dan 1 ruangan untuk meletak kenderaan yang dianggarkan untuk 2 biji kereta dan 1 biji motor. Berikut adalah plan bangunan di mana terdapat dapur, bilik air, bilik tidur 1 sebagai master bedroom, bilik 2, bilik 3, 1 ruang tamu dan tempat meletak kenderaan. Seterusnya, lembaran kerja inventory rumah di bahagian ruang tamu. Terdapat 1 set sofa, 1 meja, 1 meja kopi, kabinet untuk televisyen, 2 lampu LED berukuran 4 segi tepat, kipas, rak perhiasan, beberapa jenis art dan juga kapet. Lembaran kerja inventory rumah yang seterusnya adalah di bahagian ruang dapur. Terdapat 1 set meja makan bersamaan 6 buah kerusi, peti sejuk, dapur memasak, kabinet, sinki, 1 kipas, 2 lampu Kalimantan dan juga mesin basuh. Seterusnya, lembaran kerja inventory rumah di bahagian bilik tidur 1 ataupun master bedroom. Terdapat 1 katil berukuran king size, almari baju, meja solek, karpet, beberapa jenis art, kipas, 2 lampu LED berukuran bulat dan penghawa dingin. Lembaran kerja inventory rumah bagi bilik tidur 2 terdapat 1 tilam tanpa katil berukuran single size, kipas, 2 lampu LED bersaiz bulat, almari baju, kotak untuk penyimpanan alat permainan, rak buku, beberapa jenis art dan juga kapet. Lembaran kerja inventory rumah bagi bilik tidur 3 pula terdapat katil berukuran queen size, almari baju, meja solek, meja belajar, 1 kerusi untuk meja belajar, kipas, 2 lampu LED berukuran bulat, kapet dan juga beberapa jenis art. Seterusnya, lembaran kerja inventory rumah di bahagian bilik air terdapat sinki, alat pemanas air, paip, jamban jenis duduk, 1 lampu Kalimantan dan juga baldi.
Akhir sekali, untuk lembaran kerja inventory rumah di bahagian tempat letak kereta, terdapat 2 biji kereta, 1 biji motor, 1 lampu Kalimantan, longkang dan juga ampaian baju. Seterusnya, jadual anggaran kos dari segi kerosakan awam. 1. Terdapat kerosakan pada dinding. Dinding diconteng menggunakan marker dakwat kekal. Oleh itu, kaedah pembaikannya adalah mengecat semula dinding tersebut dengan menggunakan cat. Bahagian kerosakan adalah bilik tidur 2. Harga seunit adalah RM18. Kuantiti kerosakan adalah 1 dan harga keseluruhan adalah RM18. Seterusnya, kerosakan jubin di bahagian dapur didapati retak oleh sebab-sebab tertentu. Oleh yang demikian, kaedah pembaik pulih masalah ini adalah dengan cara membeli simen putih. Bahagian kerosakan adalah dapur. Harga seunit adalah RM8. Kuantiti kerosakan adalah 3 kerosakan, maka harga keseluruhan adalah RM24. Seterusnya, kerosakan shilling kapur di bahagian dapur berlubang. Oleh itu, kaedah pembaikan adalah dengan menukar shilling baharu dengan anggaran kos sebanyak RM15. Bahagian kerosakan di bahagian dapur. Harga seunit RM15, kuantiti kerosakan 1, harga keseluruhan adalah RM15. Kerosakan terakhir untuk bahagian awam adalah rumput tumbuh di longkang. Kaedah pembaikan adalah dengan cara membeli racun rumput yang beranggaran RM10. Bahagian kerosakan kawasan luar rumah. Harga seunit RM10, kuantiti kerosakan 1, harga keseluruhan adalah RM10. Maka, total untuk kerosakan awam adalah RM67. Seterusnya, kerosakan dari segi elektrikal. Pertama, mentol bersaiz bulat terbakar atas sebab-sebab tertentu. Kaedah pembaikan adalah menukar mentol dengan anggaran kos berharga RM30. Bahagian kerosakan adalah bilik tidur 3. Harga seunit adalah RM30. Kuantiti kerosakan adalah 1. Harga keseluruhan adalah RM30. Seterusnya, soket plug sudah lama dan menyebabkan kelihatan tidak cantik. Kaedah penyelesaian yang mungkin adalah dengan cara menukarkan soket yang baharu. Bahagian kerosakan adalah ruang tamu. Harga seunit RM3. Kuantiti kerosakan 20 kerosakan. Harga keseluruhan adalah RM60. Maka, total keseluruhan harga kerosakan bagi elektrikal adalah RM90. Jadual anggaran kos bagi kerosakan mekanikal pula, terdapat kerosakan di bahagian butang penekan atau keyboard pada mesin basuh yang tidak dapat berfungsi menyebabkan mesin basuh juga tidak dapat berfungsi. Kaedah penyelesaian yang mungkin adalah menukar butang penekan yang baharu dengan anggaran kos sebanyak RM200 termasuk kos upah. Bahagian kerosakan adalah dapur. Harga seunit adalah RM200. Kuantiti kerosakan adalah 1, harga keseluruhan adalah 200. Seterusnya, penghawa dingin mengeluarkan air. Kerosakan ini mungkin berfaktor daripada pump drain yang tidak berfungsi atau sebagainya. Anggaran pembaik pula termasuk kos upah adalah RM200. Bahagian kerosakan adalah bilik tidur 1, harga seunit RM200. Kuantiti kerosakan adalah 1, harga keseluruhan adalah 1. Maka, harga keseluruhan bagi kerosakan mekanikal adalah RM400. Seterusnya, kerosakan untuk aset alih. Terdapat kerosakan pada roda pintu almari yang terkeluar daripada tempat asalnya menyebabkan pintu almari agak susah ditutup. Kos pembaikan adalah RM500. Bahagian kerosakan adalah bilik tidur 3. Harga seunit adalah RM500. Kuantiti kerosakan adalah 1. Harga keseluruhan adalah RM500. Kerosakan yang seterusnya adalah sofa koyak
akibat daripada geseran benda tajam seperti kuku kucing. Oleh itu, kos anggaran masalah ini adalah RM650. Bahagian kerosakan adalah ruang tamu. Harga seunit adalah RM650. Kuantiti kerosakan adalah 1. Harga keseluruhan adalah RM650. Akhir sekali, kerosakan tempat duduk kerusi makan tercabut. Kaedah pembaik pulih masalah ini adalah dengan cara memaku semula. Oleh itu, kos anggaran termasuk upah adalah RM50. Bahagian kerosakan dapur, harga seunit RM50, kuantiti kerosakan 1, harga keseluruhan RM50. Oleh itu, total keseluruhan bagi kerosakan aset alih adalah RM1,200. Seterusnya, laporan kewangan. Jumlah pendapatan yang diterima adalah RM5,000. Seterusnya, laporan kewangan bagi perbelanjaan. Pada 8 November 2020, pembelian cat berwarna ungu cair, kod 109 di kedai cat Ah Leong berjumlah RM18 dan jumlah keseluruhan adalah RM18. Seterusnya, pada 8 November 2020, pembelian simen putih untuk menampal simen yang retak di kedai hardware Sendirian Berhad berjumlah RM8 dan jumlah keseluruhan adalah RM8. Pada 9 November 2020, pembelian shilling kapur di kedai shilling Mei Mei. Jumlah keseluruhan adalah RM15. Seterusnya, pada 7 November 2020, pembelian racun rumput di kedai Runcit Ahmad. Jumlah keseluruhan adalah RM10. Pada 8 November 2020, pembelian lampu LED berukuran bulat di kedai hardware Sendirian Berhad. Jumlah keseluruhan adalah RM30. Pada 8 November 2020, pembelian soket outlet di kedai hardware Sendirian Berhad jumlah 3 kali RM20 dan jumlah keseluruhan adalah RM60. Pada 10 November 2020, upah pembaik pulih butang keyboard mesin basuh dan jumlah keseluruhan adalah RM200 termasuk kos upah. Pada 12 November 2020, upah pembaik pulih penghawa dingin. Jumlah keseluruhan adalah 200 termasuk kos upah. Pada 15 November 2020, pembelian almari baju di kedai perabot Ah Tong. Jumlah keseluruhan adalah 500. Pada 5 November 2020, pembelian sofa di kedai sofa cantik dengan jumlah keseluruhan adalah RM650. Pada 13 November 2020, pembelian kerusi makan di kedai perabot Ali dengan jumlah keseluruhan adalah RM50. Maka, jumlah perbelanjaan adalah RM1,757, manakala lebihan perbelanjaan adalah RM3,243 dan tiada kurangan perbelanjaan dicatatkan. Kesimpulan daripada pembelajaran ini, Facilities Management adalah pendedahan kepada pelajar untuk memberi kesedaran mengenai pelbagai fasilitis yang ada di sekeliling kita. Selain itu, pengurusan kewangan tidak hanya bertujuan bagi memastikan sumber organisasi adalah mencukupi bagi melaksanakan aktiviti, tetapi yang lebih penting adalah untuk mempamerkan accountability ataupun kebertanggungjawaban. Oleh itu, sistem pembelajaran ini amat penting untuk memperluaskan lagi pengetahuan tentang anggaran kos sesebuah fasilitis. Sekian, terima kasih.